Selamat datang dan selamat kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Farizal here. Today, Syaf reviews Petaka. Telah ditayangkan di Astrofirst. Ini adalah filem terbitan syarikat Ari Zahari Production, ditulis dan diarah oleh Azhari Zain. Filem ini dibintangi oleh Azman Ahmad, Piyu Azman, Nabila Huda, Wan Maimunah, Choki dan lain-lain. Filem ini secara ringkasnya mengisahkan mengenai seorang anak sulung dalam keluarga yang dikenali sebagai Syam. Beliau datang dari keluarga yang susah dan beliau tinggal bersama ibu dan juga adik perempuannya. Beliau ingin menebus mula rumah pusaka arwah ayahnya dan pada masa sama ingin membahagiakan ibu dan juga adik perempuannya. Maka pada satu hari beliau bertemu dengan karakter Haziq lakonan Piyu Azman, yang mana Haziq menawarkan satu pekerjaan kepada Syam. Pekerjaan yang memerlukan Syam untuk pergi dan balik dari seberang membawa satu barang yang misteri. Tahukah Syam yang bahawa pekerjaan yang beliau lakukan itu akan membawa petaka bukan sahaja kepada dirinya tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Itulah dia sinopsis yang saya boleh bagi setelah saya tonton filem itu. Sebelum kita teruskan, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi tonton video ini dan juga subscribe ke channel ini. Selamat datang kepada yang baru subscribe dan selamat kembali kepada subscriber lama. Kepada yang belum subscribe, saya hargai kerana sudi menonton dan pertimbangkanlah untuk subscribe kalau rasa berbaloi. Of course, tak ada paksaan. Kalau rasa berbaloi nak subscribe lah. Cukup dengan itu, mari kita balik kepada pendapat saya terhadap filem Petaka. Dengan berharga RM15.90, saya boleh katakan yang ini adalah karya yang agak so-so lah untuk saya, yang agak boleh lah untuk saya belanjakan untuk tonton. Benda baik yang saya boleh katakan terhadap filem ni adalah dari segi ada momen-momen dalam filem ni yang boleh buat saya rasa macam risau dan juga rasa simpati kepada karakter-karakter yang ada dalam filem itu. Sebagai contoh, dalam filem ni ada babak yang memaparkan karakter Wan Maimunah sebagai ibu yang bagi saya rasa ikhlas untuk rasa bersimpati kepada karakter beliau. Watak ibu yang dimainkan itu adalah watak yang tidak mahu menyusahkan anak-anaknya, dan pada masa yang sama beliau sendiri mempunyai masalah ni yang beliau ingin tanggung sendiri dan tak mahu nak nyusahkan anak dia lah. Dan sini saya nak ambil peluang, saya nak kata props untuk bahagian makeup. Memang sangat menjadi kesan khas untuk watak ibu tu. Memang nampak meyakinkan, memang rasa geli untuk tengok, dan pada masa sama rasa sayu melihat keadaan ibu itu. Selain itu juga ada momen yang berjaya buat saya rasa macam risau terhadap karakter utama kita ni, yang mana karakter utama kita ni sedang dilanda satu musibah dalam movie ni, yang mana ia merebak ke orang sekelilingnya yang juga ditimpa musibah oleh kerana tindakan beliau itu dalam filem ini. Benda kedua yang saya boleh kata baik dalam filem ni adalah dia punya visual yang dipersembahkan dalam skrin itu. Memang ada nampak dan feel kualiti sebuah filem, dan saya amat hargai bahagian itu. Benda ketiga yang saya boleh kata baik dalam filem ni adalah tema mesej yang filem ini cuba sampaikan. Apa yang saya dapat lah kan, mungkin orang lain boleh dapat tafsiran yang lain, tapi apa yang saya dapat ialah niat tidak menghalalkan cara, dan juga adalah mesej tentang amanah, kekeluargaan. Sekarang balik kepada benda yang saya kurang suka yang ada pada filem ini. Bagi saya, benda pertama yang saya kurang suka adalah dari segi pacing filem ni lah. Pada awal dalam macam 20 minit ke bawah itu bagi saya sudah cukup nice. Perkembangan dari dalam 20 minit awal tu sudah cukup untuk saya ketahui tentang perwatakan karakter utama, apakah motif beliau, apakah motivasi beliau. Namun lepas 20 minit gitu, saya mula rasa macam timbul beberapa persoalan sepanjang perkembangan cerita itu. Pacing ni tidaklah terlalu macam laju sangat ke ataupun slow sangat ke, tak. Ia lebih kepada macam rasa macam agak jumpy, macam dari babak ini nak berhubung dengan babak lain. Saya rasa macam tak dapat dia punya connection tu somehow. I don't know why. Benda kedua yang saya kurang suka dalam filem ni adalah watak utama, iaitu Syam lakonan Azman Ahmad dan juga Wan Maimunah sebagai ibu. Dua karakter ni bagi saya okey, tapi yang saya kurang macam, nak kata kurang suka, tapi lagi elok karakter-karakter sampingan yang lain, macam dari yang adik perempuannya, dari karakter Choki, dari karakter Piyu Azman itu diberikan satu
penjelasan tentang mereka punya function dalam dunia petaka itu. Contoh macam P.U. Azman itu saya tak dapat gambarkan sebagai pengedar ataupun penyelundup yang menggerunkan, yang berkomited, something like that. Ada satu scene yang memaparkan karakter P.U. Azman ini sebagai Haziq. Dia macam, aku boleh buat, jangan main dengan aku, something like that lah kan. Sini tu bagi saya tafsirkan dia ingin menggambarkan yang karakter Haziq lakonan P.U. Azman ni adalah karakter jangan kau buat main-main dengan aku, kau main-main dengan aku lain jadinya. Jadi saya assume beliau akan jadi somehow the antagonist dalam filem ni, but no. Beliau akhirnya tak jadi macam yang saya fikir akan berlaku. Bagi saya lagi elok kalau karakter P.U. Azman ni diberikan perkembangan yang lebih lagi, diolah lebih lagi dari segi macam apakah sejarah dia, apakah personality beliau, motif beliau. Dan lagi menarik kalau watak Haziq lakonan P.U. Azman ini yang jadi antagonis lah dalam filem ni, yang jadi halangan besar untuk watak utama kita ni. Sebab saya rasa ia akan jadi lebih menarik lah berbanding daripada antagonis yang diketengahkan dalam filem ini, yang hanya bertindak sebagai typical antagonis yang nak kacau hidup watak utama, and that's it. Bila sebut pasal antagonis dalam filem ini, saya tak dapat tangkap apa sebenarnya persaingan karakter antagonis ini dengan karakter Haziq lakonan P.U. Azman ini. Saya ingatkan dia akan dieksplor sikit, kenapa dua orang ni nak bersaing, nak dapatkan kepercayaan Datuk Jamil. Kemudian saya tak nak lupa juga watak Choki. Nama popular beliau dah Choki dah, kenapa dah filem ni bagi Choki juga? Kenapa tak bagi nama lain? Kenapa kena pakai Choki? Adakah itu sebahagian daripada kontrak beliau? Bukan apa, bila dah nama popular dia Choki dan beliau terkenal dengan slow-mo, dan berlakon dalam filem ni diberi nama Choki, so ia mungkin akan meninggalkan reaksi yang macam ni. Weh korang, tu Choki lah, dia dah berlakon sekarang. Weh gila lah. Yang kau balik kerusi kat TV tu kenapa? Tu TV bapak aku lah set. Sorry, saya gurau je. Saya tak ada masalah apa dengan Choki, dengan apa yang beliau terkenal itu, dengan slow-mo beliau tu. Saya tak ada masalah. Dah beliau terkenal dan boleh buat duit daripada tu, okey lah, tak kisah. Lain orang lain cara cari rezeki. So ya, ini cuma sekadar macam cadangan je lah. Kan lagi bagus kalau nama Choki itu tukarlah nama lain, agar macam tak terlalu melekat nama Choki tu. Sebab macam sasah ni ambil sebab followers ramai ni. Yelah, takut orang fikir macam tu lah kan. Tapi saya ada masalah juga karakter Choki dalam filem ni. Bagi saya karakter Choki dalam filem ni patutnya diberikan perkembangan dan penekanan yang lebih lagi lah. Sebab pada awal itu nak establish yang karakter Choki ni baik dengan karakter utama kita ni. Tapi beliau ada dalam filem ni macam dalam 4-5 kali gitulah. Scene-scene yang beliau muncul itu tak meyakinkan saya karakter Choki ni sangat rapat dan sayang kepada Syam dan keluarganya. Sebab ada scene-scene yang memaparkan karakter Choki ni perlu bermain dengan emosi, dan saya tak yakin ataupun tak rasa simpati dengan karakter beliau. Saya tak dapat tangkap. Saya rasa macam budak ni apa hal tu? Apa hal dia nangis tu? Weh, scene lah tu dah nak ke dah sampai climax itu, saya rasa macam pelik. Kenapa beliau kat situ? Kenapa beliau over sangat sampai nak buat begitu, bertindak begitu? Scene-scene yang sebelum tu saya tak berapa yakin, tak nampak pun macam beliau rapat sangat dengan keluarga si Syam ni. Kenapa beliau over sangat? Itu macam persoalkan dekat situ. Jadi saya simpulkan berkemungkinan lagi elok macam karakter Choki ni tak ada dalam filem ini. Melainkan tak tahulah, mungkin ada scene-scene yang sebenarnya ada tapi dipotong, ataupun mungkin disebabkan scene yang bonding, scene yang mengerat silaturahim itu ada dalam montaj, jadi saya mungkin terlepas pandang, something like that. No. Secara ringkasnya untuk poin kedua ni, saya macam kurang gemar dengan pengolahan karakter-karakter yang selain daripada karakter ibu dan juga karakter Syam. Sebab saya rasa macam lagi nice dan lagi bagus kalau karakter-karakter lain ni diberikan penekanan dan lebih pengolahan je, you know. Jadi benda ketiga yang saya boleh katakan saya kurang suka dengan filem ni adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Syam. Ini cuma ada nitpick je saya nak sebut. Saya rasa lagi elok kalau filem ni macam buat sesuatu yang lainan sikit, bukan benda yang dah kita tahu bila
sekali sebut je kita dah tahu dah apa yang dia buat tu. Sebab bagi saya agak pointless dalam awal sampai ke macam dah nak ke climax tu, karakter utamanya baru tahu apa yang beliau dah buat, apakah barang yang beliau dah bawa selama ni. Padahal saya sebagai penonton dan juga family saya yang tonton sekali tu dah tahu apa benda yang dibawa tu. So macam agak pointless lah, dia macam nak rahsiakan, jangan tanya. So ya, saya harapkan satu macam plot twist lah, mungkin dia bawa mayat ke, dia bawa apa benda ke, bawa bom ke, seluduk bawa bom ke. Itulah dia. Itu yang saya harapkan lah kan. At least itu nitpick untuk saya lah. Tapi itu cuma saya cerewet sikit lah, cuma saya nitpick je lah. Mungkin filem ni nak tekan kepada benda lain, dan saya rasa cukup lah untuk saya kongsikan benda yang saya suka dan benda yang tak suka. Sebenarnya ada benda lagi yang saya nak sentuh, tapi saya rasa macam tak perlulah. Benda yang saya cakap ni macam dah cukup penting, jadi saya rasa cukup lah. Tak perlu nak panjang sangat, dan saya nak ringkas je. Jadi untuk filem Astrofirst ini yang berharga RM15.90 termasuk cukai, saya boleh bagi rating sebanyak 2.5 over 5 stars dengan label taklah teruk sangat, taklah gempak sangat. So boleh lah. Ini hanyalah pendapat yang terlintas di minda. Jadi ya, amaran kepada anda lah. Mungkin apa yang saya cakap ni mungkin tak betul ataupun tidak berilmiah ke apa, ataupun tak ada unsur sumber ke apa. Terpulang kepada anda untuk terima lah. Saya hanya nak berkongsi pendapat saya. Lepas filem ni ada satu lagi filem yang saya rasa macam mungkin ramai yang akan nantikan reviewnya, iaitu filem Hantu Bonceng 2.0. Adik saya seorang tu dah bising nak tengok filem tu. Saya harap filem tu tidaklah teruk mana, dan kalau teruk pun mungkin at least buat saya ketawa, contoh macam Ratu Kalajengking. Nak tahu kenapa? Tontonlah review saya. Alright, itu sajalah pendapat saya terhadap filem ini. Bagaimana pula dengan anda? Jika anda punya apa-apa pendapat ataupun cadangan ataupun teguran yang anda ingin kongsikan dengan saya, anda boleh kongsikannya di ruang komen di bawah. Dan jangan mengada-ngada nak kongsi sebarang link ke channel yang tayang movie secara illegal ke apa. Tak perlu sangat lah kan. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini. Pertimbangkan, tiada paksaan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum. Shout out. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk anda untuk tonton video-video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.